Kebanyakan daripada mana? FSSK. FSSK. Lagi? FST. FST. FST pernah dengar material tak? FST. FST. Okay, FST pernah dengar material tak? Pernah. Bahan. Pernah. Bahan. Bahan. Itu bahan. Apa yang bahan yang terdekat dengan diri kamu? Apa bahan yang terdekat dengan diri kamu? Karbon. Karbon. Oh, jauhnya. Karbon tu duduk kat mana? Apa yang dekat? Okay, macam awak punya laptop, sekarang kamu depan laptop, depan komputer atau depan PC ataupun depan handphone kan? Ia dibuat daripada bahan. Skrin daripada apa? Kaca. Skrin mungkin ada daripada kaca, ada yang polimer, teradun ataupun komposit. Okay? Apa yang kamu pegang semua itu bahan. So sekarang saya share slideshow saya. Nah, 24. Saya nak memperkenalkan dulu bahan sebelum kamu berkenalan dengan bioperubatan melalui nuklear, sebab nuklear adalah terbitan daripada bahan. Okey, kalau awak tengok bahan itu sesuatu, ini tajuk saya nak catch kamu, bahan mendekatkan kita dengan Tuhan. Bagaimana? Okey. Kalau kita tengok banyak ayat-ayat berkenaan membahaskan daripada atom. Okey, mungkin yang dari FSSK boleh tengok slide saya? Semua nampak? Boleh. Okay, bagi pelajar FSK mungkin tidak dekat dengan atom ni. FST saya harap semua tahu atom ni apa. Okay, dalam fizik lagi kita ada another teori. Atom itu boleh daripada Schrödinger. Atom itu boleh jadi wave boleh jadi atom Secara ringkasnya, kefahaman melalui sains apa yang ada yang wujud di muka bumi ini bermula daripada atom, okey? Dan itu telah disebut oleh Allah dalam Al-Quran dari dalam surah Yunus ayat 61, An-Nisa ayat 40, Al-Zalzalah ayat 78, surah As-Sabah ayat 22 berkenaan atom ataupun zarah. Itu suatu yang paling kecil dan tidak ada lagi yang lebih kecil daripada itu. Yang jelas tertulis dalam surah Yunus ayat 61. Okey, kalau didefinisikan oleh Dalton, John Dalton 6 September pada 1803, atom adalah partikel atau zarah terkecil daripada suatu zat yang tidak dapat diurai dan menjadi partikel yang lebih kecil dengan reaksi kimia biasa. Okey, so kalau tengok apa yang ada di keliling kita ada mengandungi partikel, tak kiralah bahan tersebut adalah kamu cair dalam bentuk air ataupun bentuk gas dan ataupun dalam bentuk sinaran yang kamu akan belajar dalam nuklear perubatan nanti. Okay? So, bagaimana penciptaan ini yang dulu manusia tak tahu tapi sekarang kita dah gunakan dalam teknologi. So begitulah kita nampak betapa hebatnya mukjizat Al-Quran. Kalau orang tak kaji atau tak faham betul-betul, dia tak nampak. Mungkin dalam Al-Quran hanya menyatakan hukum atau menyatakan hanya cerita-cerita Rasul yang lama-lama. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran pun menunjukkan kajian-kajian ataupun berkenaan sistem alam kita. Okay? So kalau kita tengok sini berkenaan atom, dan kini kalau kamu untuk sains, saya dari material science, okay, kita banyak involve kalau kamu anyone?
nanoteknologi? Ada tak pernah dengar? Pernah, doktor. Pernah dengar? Pernah. So kalau tengok kan apa ni Pernah. plasma TV yang the latest yang daripada quantum dots is a nanotechnology, one of the nanotechnology, dan pelbagai lagi lah nanotechnology dalam drug delivery, dan semua itu bermula daripada atom. Sebab untuk menghasilkan nanopartikel kita akan mula sama ada dari kecil ke besar atau besar ke kecil. So kalau kecil dan besar kita akan initiate daripada atom. Okay, so semua bermula daripada atom tersebut. Okay, situ Al-Quran dah nyatakan. Okay, saya briefkan sikit bagi mereka yang tidak, saya bagi pengenalan berkenai materials. Okey, apa itu bahan? Sama ada bahan itu dalam bentuk semula jadi ataupun sintetik yang diproses atau yang dihasilkan oleh manusia. Itu teknologi yang selalu digunakan dalam kimia, dan bagi orang fizik selalu menggunakan structure untuk klasifikasikan bahan, sama ada bahan itu ada bentuk, ada kekisi ataupun amorphous, tiada kekisi. Okey, so selalunya kekisi itu satu benda yang keras. Okey, keras seperti selalunya yang ada kekisi seperti besi ataupun seramik. Okey, dan tiada kekisi tu seperti polimer macam botol plastik awak. Okey, itu kita klasifikasikan sebagai amorphous. Okey, so komposit ini di mana? Okey, saya nak ceritakan sedikit mengenai komposit sebab berkenaan komposit ada diceritakan di dalam Al-Quran, okey, ataupun kombinasi dua bahan atau lebih dan dia menjadi bahan yang baru. Okey, itu komposit. Sama ada awak tengok gambar dekat sebelah ni, sama ada daripada wood, paper ataupun polimer, metal, seramik dikombinasikan bahan, dan sifatnya akan jadi gabungan sifat dua bahan yang digunakan atau tiga bahan yang digunakan tersebut. Okey, so untuk komposit selalunya kami panggil MMC, CMC, PMC, metal matrix composite, ceramic matrix composite, dan polymer matrix composite. Okey, so maknanya komposit tersebut dimonopoli oleh polimer, seramik dan metal. Okey, so secara general material yang kita dah bahagikan dalam pelajaran yang ada. Okey, so ada metal, okey, besi. Okey, dan besi ni ada gabungan pelbagai jenis besi, kita panggil alloy. Okey, semiconductor dia ada sifat separuh konduktor. Okey, so organic materials, polymer ataupun polymer blend, okay, komposit yang saya terangkan tadi. Okay, natural material seperti kayu, okay, kayu ataupun apa-apa bahan daripada plantation. Okay, dan biomaterial itu bahan macam biologi lah, siapa yang ambil biologi macam bakteria ataupun sistem badan kita sendiri. Itu kategori bahan yang ada di muka bumi ini. Okay, so dari zaman berzaman dulu, okay, dah ada teknologi, dan antara teknologi yang sangat famous dan terkehadapan ialah Nabi Nuh. Okay, Nabi Nuh Nabi ke berapa untuk kepercayaan kita sebagai umat Islam? Ketiga. Ada ketiga ke kedua? Adam, Idris, Tiga. Adam, Idris, Noh. So selepas Nabi Idris okey, betul. So ketiga. So selepas Nabi Idris. Okey. Ketika itu apa yang berlaku pada zaman Nabi Adam? Nabi Nuh. Sorry. Banjir. Banjir besar. Banjir. Okey.
So ketika zaman Nabi Nuh ada banjir besar dan ketika itu Allah telah mengajar Nabi Nuh bagaimana untuk membina kapal yang besar. Kalau kita tengok teknologi kapal tu sangat hebat sebab dia boleh mengatasi gelombang yang sangat hebat. Kalau ikutkan pada kalau penceritaan yang kita dengar dan kita kaji banjir tersebut sehingga melupuskan semua yang ada pada muka bumi masa ketika itu. Okay? Bagaimana kapal ini mempunyai teknologi yang sangat hebat dan ini adalah direct teknologi transfer daripada Allah untuk kepada Nabi Nuh. Okay? So kalau ikutkan daripada yang dibina pada zaman Mesir purba, tapi ada sejarawan yang mendapati rupanya piramid ni ada yang lebih lama berbanding yang dijumpai pada Mesir purba. Itu sebenarnya dibina pada zaman Nabi Idris. Okey. Itu awak boleh kaji balik lah yang tu. Bagaimana piramid ni boleh hebat? Sebab yang pada zaman Nabi Nuh, of course sebab Allah yang bagi teknologi transfer ilmu untuk hasilkan kapal yang hebat tu. Tapi pada zaman Mesir, bagaimana mereka membuat teknologi itu sehingga kan ada pengkaji mendapati piramid Mesir itu bukan hanya untuk kamu menyimpan barang, okay, ataupun yang glamour menyimpan mamia dalam dia, tetapi adalah untuk generate elektrik. Okay, dengan piramid tu diorang akan generate elektrik. Dia berfungsi sebagai pencawang elektrik okay. So siapa berminat boleh kaji lebih bagaimana teknologi itu boleh dihasilkan dan itu bermula dari semua bahan-bahan yang ada di muka bumi ini dan panah orang Mongolia yang mereka membuatkan gabungan daripada kayu, tulang binatang dan sutera, okey, untuk menjadi panah yang ringan tapi tepat, okey, pada sasaran, dan juga pedang samurai Jepun yang terdiri daripada lapisan oksida besi. Walaupun zaman tersebut masih belum ada teknologi yang seperti kini, tapi mereka dah explore teknologi bagaimana untuk menghasilkan pedang yang hebat, okey, dengan menghasilkan besi oksida yang berat dan liat. Okey, dan apabila kita kaji para ahli mulai menyadari bahawa bahan tunggal homogen ni memiliki keterbatasan yang oleh itu mereka cuba seramik, polimer dan lain untuk aplikasi yang pelbagai yang kini, especially yang menggunakan tenaga haba yang kuat seperti kapal terbang, okay, ataupun untuk sistem jet untuk hantar ke angkasa, okay, kenderaan yang otomotif untuk enjin kenderaan, okay, dan apa-apa mesin dalam industri, okay, dan juga tidak terlepas untuk pembinaan rumah ataupun penggunaan consumer use macam kamu guna bahan-bahan dekat rumah ataupun sport use macam kamu guna bahan-bahan sukan macam tenis. Okay, kalau saya bagi contoh, tenis punya raket tu kalau terlampau berat, macam mana kamu ketuk bola dia yang berat kan? So dua-dua berat. So macam mana dia nak evolusikan jadikan lebih ringan tapi kuat. Okey, oleh itu mereka dapati apabila sesuatu bahan itu pada density ataupun kelikatan yang baik, hentaman yang baik, itu akan memberikan satu bahan itu adalah sifat yang terbaik. Oleh itu mereka mengkaji disebab itulah terbitnya composite materials. Okay, so bahan komposit ini seperti yang saya maklum tadi, gabungan dua atau lebih sifat dengan sifat yang berbeza daripada bahan tersebut, dan bahan yang terbentuk tadi, bahan komposit yang terbentuk tadi akan memiliki sifat membeza daripada bahan asal dia. Okay, so dia ada upgrade sifat yang lebih bagus berbanding bahan asal dia. Okay, so kalau kita tengok okay, tu benda yang sama. Jadi kalau tengok dalam Al-Quran,
dalam surah Al-Kahfi ayat 95 hingga 96 menceritakan tentang penggabungan bahan iaitu besi dan kuprum. Kuprum apa dalam ni? Benteng besi yang sangat kukuh di antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia, okey, kalau melalui ini. Okey, macam mana kita boleh faham dan kita boleh korek ilmu daripada ayat ini? Okey, sebelum itu saya tunjukkan dalam surah Az-Zulkarnain ni dia lebih kepada kombinasi dua jenis logam yang kita namakan sebagai alloy. Namun begitu ia ada setengah logam kita gabungkan, kita boleh panggil dia sebagai komposit. Seperti contoh kat bawah ni, dia menggunakan ferrite, alpha iron, ferrite is Fe, ferrum, Fe adalah komponen besi, okey, bersama partikel ferrite carbon, okey, yang diberi nama cementite, okey, adalah komponen metal juga. Digabungkan kita panggil nama dia ferroiodized steel, okey, masih dalam jadi penguat yang matrix ni adalah komponen salutan partikel tersebut, dan sifat bahan ini adalah sangat berbeza banding bahan yang terhasil ini adalah berbeza daripada bahan pemula dia, okey. So yang oleh merupakan hingga saling berkait sifat bahan satu sama lain, okey. Bahan yang kuat sampai ke akhir zaman berasal daripada mineral, iaitu dua atau zat bahan yang berbeza. Oleh itu boleh simpulkan komposit ni bukan baru-baru ini saja yang diketemui. Sebenarnya Allah dah tunjuk dan teknologi ni dah lama digunakan daripada zaman Zulkarnain dulu untuk membuat benteng besi pada zaman dahulu, okey. Dan sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran. Okey, awak boleh baca sendiri, nanti saya akan upload nota ni. Okey, di sini saya nak tunjukkan sifat-sifat yang saintis dah dapat daripada pelbagai jenis bahan yang ada. Yang ada sponge, okey. Elastomer ni adalah polimer tapi daripada getah, rubber. Okay. So polimer yang macam awak punya plastik tu, okay, kita ada plastik dengan polyset, okay. Lepas tu wood, composite di tengah-tengah sebab dia menggabungkan berbagai bahan yang lain, okey, seramik dan metal. Kalau awak tengok sini, antara yang sifat paling kuat yang mempunyai, kalau awak tengok yang modulus ni menunjukkan mechanical properties iaitu kekuatan bahan tersebut melawan density iaitu ketumpatan bahan tersebut. Okey, of course dah semestinya metal ni memberi ketumpatan yang lebih tinggi berbanding bahan-bahan yang lain dan juga memberi kekuatan yang lebih tinggi berbanding bahan-bahan yang lain. Okay. So, namun ringan, okay. Oleh itu kombinasi adalah penting untuk menghasilkan komposit yang bagus. Okay. So, kalau kita tengok sini, Allah dah nyatakan besi Al-Hadid itu sendiri diambil daripada surah daripada ayat 25 daripada surah Al-Hadid itu sendiri. Kami ciptakan besi dengan kekuatan yang hebat. Okay. Ini manusia ataupun saintis dah buktikan daripada graf ini, okay. Yang modules yang paling tinggi adalah daripada komponen besi, iaitu kekuatan yang hebat daripada besi. So Allah dah padahal Allah dah nyatakan 1400 tahun yang lalu, okey, lebih yang lalu berkenaan kekuatan besi dalam surah Al-Hadid. Okey, manusia baru buktikan baru-baru ini, okey, setelah kita ada pelbagai jenis instrumen untuk mendapat untuk mengkaji sifat-sifat bahan-bahan. Okey, seterusnya saya pergi penciptaan besi. Kalau ikutkan besi ini antara yang banyak asalnya yang adalah daripada bintang di angkasa yang
tertanam sejak beribu-ribu tahun di muka bumi ni ya. So sebab itu kita ingat selama ni kita ambil besi daripada bumi, tapi hakikatnya besi adalah daripada bintang-bintang di angkasa, okey, di luar angkasa, okey. Dan besi ini selain digunakan untuk buat peralatan yang zaman dulu lebih kepada untuk berperang atau sesuatu yang sangat kuat, okey, sebab jarang lagi kan kita kalau tengok laptop kalau Apple dia gabungan aluminium dan apa-apa kan. So dia adalah komponen besi. So kalau zaman sekarang, okey, kalau kereta baru cerita sekarang, tapi zaman dulu lebih kepada peralatan peperangan dan lain-lain yang berkaitan dengan pada masa itu Dan selain itu besi juga amat penting untuk menjadi baja, okey, bukan hanya kita nampak, dia juga untuk sebagai baja dalam penanaman, okey. Dan Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 96, potong-potongan besi. Okey, bagaimana kita nak interpret daripada sini? Kita cuba fahamkan potongan-potongan besi itu, apa sebenarnya nak disampaikan dan bagaimana kita nak congkil teknologi ini daripada ayat-ayat yang Allah bagi kepada kita. Okey, clue-clue yang Allah bagi kepada kita. So pada ayat ini kita ketahui rupanya potongan-potongan besi ini adalah proses peluburan biji besi. Okey, pengolahan besi yang perlu dilakukan. Okey, proses pengolahan ini seperti pembakaran, proses tuang, core, tempa dan lain-lain. Dan bila ayat ini di atas dikaji dan lebih lanjut, baru kita faham iaitu ia melalui untuk mendapat potongan kemanasan dalam relau pada tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang tinggi. Okey, kalau dalam komposit, untuk penghasilan komposit yang daripada komponen dia besi memerlukan tekanan dan suhu tinggi berbanding untuk penghasilan polimer komposit. Okey, so itu dah kita dapatkan dan boleh dikaitkan dengan ayat Quran ini. Okey, bila kita buat kajian dalam lab ataupun dalam makmal, didapati proses ini dimulakan dengan biji besi dan dicampur dengan batu kapur dan bara, okey, dalam relau ataupun furnace, okey, relau atau furnace, okey. Dan di dalam relau dialirkan udara yang sangat panas dengan membara, dan dengan itu dia akan bereaksi lah, biji besi itu akan dipanaskan dalam udara panas tersebut, okey. Bara yang bereaksi dengan biji besi itu akan menjadikan suhu dia meningkat tinggi sampai tahap teroksida, okey, dan bebas daripada pengoksidaan dan menyebabkan warna dia akan berubah kepada menjadi merah sehingga besi itu cair, okey. Dan inilah dinamakan pengolahan besi yang dimaksudkan dalam ayat Al-Kahfi 96, potongan-potongan besi. Kemudian disambung, setelah itu tiuplah. Tiuplah ini dimaksudkan adalah kemudian besi itu cair dan diproses lanjut dengan bahan-bahan besi yang biasanya dengan kaedah BOF iaitu basic oxygen furnace, okey. Basic oxygen furnace ni menggunakan oksigen, okey. Kalau kita tengok udara biasa, tiupan kita memang mengandungi oksigen, okey. So dengan melakukan teknik BOF ini yang samakan dengan konsep tiup lah yang dinyatakan dalam surah Al-Kahfi ini adalah untuk bertujuan berfungsi untuk memurnikan atau melenturkan besi yang cair ataupun mengurangkan kadar karbon dalam besi dan biji. Dan selebihnya selepas dapat biji tu kita boleh proses untuk proses yang bermacam-macam seperti boleh casting, rolling, fogging, tempa ikut acuan yang diingini, extrusion, okay, drawing dan lain-lain lagi lah. Sebelum kalau awak tengok kalau punya grill dekat rumah tu dia akan menghasilkan welding, polishing, okay, painting dan seterusnya. Okay. So tapi sebelum berlakunya proses ini dan casting ini perlulah memurnikan dulu biji besi tersebut dengan
menggunakan BOF tadi tu. So bila Allah nyatakan dalam surah Al-Kahfi juga ayat 96, besi ni menunjukkan untuk penghasilan alloy bersama tembaga untuk menghasilkan benteng tersebut. Okay. So dalam kalimat ini nak menunjukkan Allah telah menunjukkan bahawa elemen besi boleh bergabung dengan elemen besi yang lain atau logam yang untuk menghasilkan satu komponen yang lain yang lebih kuat dan lebih tegak dan lebih teguh berbanding hanya besi ataupun hanya tembaga. Okay. Di sinilah sebenarnya ilmu alloy atau teknologi alloy telah diterbitkan kalau ikutkan. Okay. Tetapi masa zaman tu tak adalah term ataupun terma alloy lagi. Okay. So kalau kita tengok dengan pertambahan tembaga dan besi ini, dia menjadi lebih kuat, okey, berbanding hanya besi ataupun hanya alloy yang biasa kuprum ataupun tembaga sahaja. Okey, dan kini kalau awak tengok kebanyakan seperti pili rumah kamu itu bukan 100% besi. Kebanyakan semua alloy, sebab kalau 100% besi ferrum dia akan senang teroksida, iaitu dia akan cepat karat. Okey, kalau tengok kebanyakan pipe-pipe itu adalah semua alloy. Okey, sama kebanyakan itulah daripada brass. Okey, so kalau berminat dengan besi boleh cari kajian berkenaan besi. Okey, dari besi ataupun logam, ada pelbagai jenis logam. Okey, so selain saya itu dibuktikan sini di surah Al-Anbiya ayat 80, Allah dan kami ajarkan kepada yang bermaksud dan kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi. Allah bukan sahaja menunjukkan teknik-teknik untuk menghasilkan alloy atau besi, proses menghasilkan besi, tapi juga mengajar untuk menempa atau membentuk besi untuk menghasilkan bahan yang berfungsi dan kepentingan yang diingini pada ketika itu. Ketika itu banyak peperangan, pada ketika zaman Nabi Daud. So Allah mengajar untuk Nabi Daud menempa besi untuk menjadi baju besi. So pasti pada ketika itu telah ada teknologi penempaan tersebut. So surah Al-Hadid ayat 25, padanya ada kekuatan yang hebat. So saya dah tunjuk tadi yang graf tadi ataupun gambar rajah tadi menunjukkan sifat besi antara sifat yang mempunyai yang modulus ataupun mechanical properties yang hebat berbanding bahan-bahan lain. Selain itu, kekuatan besi ini yang posisinya yang kini di pusat bumi, dia ada mempunyai medan magnet dan daya graviti berbanding bahan-bahan lain yang tiada magnetic properties. Magnetic properties ni special untuk besi, bahan daripada logam. Beraneka ragam dengan dan dia mempunyai kekuatan yang pelbagai dan dengan itu dapat membentuk ataupun menghasilkan pelbagai jenis aplikasi untuk keperluan kehidupan. Besi logam merupakan logam yang paling penting daripada peradaban purba, dan jumlah pemakaian besi ni pemakaian logam jumlah sebelum kita buat ataupun berjumpa dengan logam-logam yang lain, sebab besi antara yang paling murah berbanding logam-logam yang lain seperti kuprum dan kuprum, silver, dan lain-lain. Dan diketahui juga, nak stress kat sini adalah besi ni adalah satu bahan yang tulang belakang untuk menghasilkan pelbagai inovasi ataupun teknologi yang hebat, seperti bangunan pencakar langit, jambatan-jambatan, kenderaan. Kalau jambatan hanya daripada kayu, kamu guna kat kampung-kampung je kan. So kalau kamu pergi kat bandar, jambatan yang perlu menampung berat-berat beban yang besar, yang tinggi, yang sangat berat, seperti lori kontainer dan sebagainya, perlu jambatan daripada dihasilkan daripada besi.
ataupun gabungan besi-besi atau alloy, okey, kenderaan, senjata, alat pertanian, pepaipan dan lain-lain. Okey, especially dalam yang tentu memiliki kekuatan yang berbeza sesuai dengan kegunaannya. So benda ini perlu kaji untuk dapatkan sifat yang sesuai dengan aplikasi. Oleh itu adalah material science special dalam metallurgy. So dalam material science kita ada subjek metallurgy yang mengkaji berkenaan special untuk metal ataupun logam. So kalau ikutkan kat sini, dunia sehingga ini tidak hairan pengeluaran besi di seluruh dunia mencapai lebih daripada 1 bilion tan setiap tahun. So maknanya besi sangat penting dan ini boleh berkaitkan dengan apa yang Allah dah nyatakan yang hadid ni adalah sangat padanya ada kekuatan yang sangat hebat. Hingga kini walaupun boleh cipta bahan yang baru tapi besi masih diguna pakai sehingga kini. Nanti saya akan tunjuk salah satu contoh dia. Kami ciptakan besi, dengan simbol Fe. Untuk tembaga kita bagi cuprum, dalam bentuk Cu. Emas, juga Allah nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatih ayat 33. Dalam kimia kita panggil aurum, Au. Ini antara teknologi besi yang saya nak nyatakan, tetapi ini kita manusia mimikkan. Memang kita dah tahu daripada ayat Quran tadi, surah Al-Hadid, besi adalah mempunyai sifat yang sangat kuat. Namun bila hanya semata-mata menggunakan besi, dia mula cepat reput dan merekah. Tetapi setelah manusia kaji, rupanya Allah telah menunjukkan kehebatan ciptaannya melalui tantalum. Daripada tantalum tu kita dapat lihat bagaimananya tisu-tisu dalam badan kita, iaitu especially dekat yang menghubungkan otot-otot kita pada tulang ini, dia mempunyai struktur yang sangat kuat. Kita perlukan struktur yang sangat kuat, tetapi kaji sifat ini, sifat muscle kamu ataupun tendon yang ada dalam badan kita ni kuat, namun dia boleh dilentur. Dengan sifat inilah manusia mencipta steel cable. Steel cable teknologi menghasilkan jambatan yang kuat tapi boleh dilentur. Kenapa? Ada siapa-siapa yang nak bagi tahu saya kenapa perlu ada sifat lenturan ini? Senang dia bentuk. Mudah dibentuk. Rasa-rasanya. Kenapa dia dah kuat tapi kita nak ada sifat fleksibel lenturan ni pula? Doktor, mungkin sebab ni kan doktor? Sebab dia nak ada absorb. Betul. Oi, betul. Itu je lah kot saya tahu. So bila ada lenturan tu dia akan load tersebut atau daya tersebut. So kita akan boleh mengelakkan bahan kita punya produk tu akan cepat merekah, ataupun cepat rosak. Itu antara sebabnya. So that's why dengan perkajian masa kita tu, manusia dapat idea untuk hasilkan kabel ini. Kalau awak tengok, saya ingat saya last year kot ada jambatan dekat Taiwan roboh. Tu mungkin di kekurangan elemen lentur. Hanya kalau awak tengok, kalau sesuatu vendor tu terlampau keras, dia akan cepat pecah ataupun cepat rosak, atau cepat terpecah dua. So kalau ada sifat lenturan, lenturan itulah yang menahan daya daripada terus merekah, dan dia bila daya tu tak ada, so dia akan kembali pada bentuk asal. Mimik daripada ciptaan Allah, iaitu penciptaan dalam badan kita. So seterusnya apa
apa lagi yang manusia tiru untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi yang bumi ni. Contohnya cengkerang abalon, okey, digunakan untuk menghasilkan ditiru, dimimik dia punya property, sifat-sifat dia untuk menghasilkan kereta kebal, okey, kereta tentera tu yang kebal tu, okey. Kemudian laba-laba, sarang laba-laba, kalau ikutkan daripada kajian, okey, dia 5 kali lebih kuat daripada keluli ataupun besi, okey. Perekat iaitu macam berbentuk untuk melekat, adhesion, sesuatu benda yang melekat daripada kupang, seafood. So walaupun dia dalam air masih lekatan tu kuat. So macam mana sifat ni ada. Jadi manusia mengkaji kerana aplikasi ni sangat penting untuk sifat-sifat ini sangat penting untuk aplikasi yang menggunakan pada suhu yang tinggi dan memerlukan sifat mekanikal atau fizikal yang tinggi. Okay, saya tunjuk lepas ni. So kalau tengok sini, abalone tadi tu dia mempunyai cengkerang yang sempurna pada suhu 4 degree C. Ini mula dikaji oleh saintis daripada Turki, Ilhan Aksay. Dia telah berfikir-fikir lah, tanya-tanya bagaimana lah dia nak hasilkan seramik ni. Selalu seramik dia mudah pecah, tapi seramik, kelebihan seramik dia boleh tahan pada suhu yang tinggi. So dia nak hasilkan seramik yang kuat, tetapi kalau daripada polimer ataupun besi, dia akan tidak bertahan pada suhu yang setinggi seperti seramik. Okay? So bila dalam penyelidikan dia kajilah cengkerang abalone. Okay? Bila dikaji pada cengkerang abalone, dia dah dapati dekat daripada cengkerang abalone ini, dia ada pada cengkerang dia tu seperti susunan bata. Okay? Dinding bata yang nanti saya akan tunjuk slide seterusnya. Yang ada kalsium karbonat dan protein mortar. Protein mortar ni seperti macam simen lah kalau tengok batu-bata yang dekat bangunan yang disusun. Okey, kalsium karbonat tu seperti batu bata. So protein mortar ni seperti simen. Okey. So dekat pada adalah struktur yang menghasilkan permukaan abalone ni. Jadi struktur ni kalau kalsium karbonat ni is actually the ceramic. Dia adalah yang kuat, dan protein mortar ni yang menyebabkan dia menjadi lebih kuat, pecah dan rapuh. Okay? Sebab keramik kalau untuk hanya komponen kalsium karbonat saja dia sangat rapuh, tapi dengan kehadiran protein mortar tu menjadikan dia lebih kuat. Okay? Dengan protein mortar ni ada komponen lenturan, okay? Fleksibel macam apa ni, yang jabatan tadi tu. Okay? So struktur dia menjadikan struktur dia kurang rapuh disebabkan tersebut, dan selain itu asing dapati dia laminasi dalam bentuk dan membendung keretakan daripada merebak. Okey, disebabkan yang mortar tadi dia melaminatkan permukaan kalsium karbonat tu, dan dia akan membendung lah. Dia tiada keretakan tu sukar untuk terjadi. Okay? So di situlah dia tercetusnya idea untuk menghasilkan komposit seramik logam yang dia ada sifat sedikit sifat fleksibel sebab dia ada seperti termoplastik punya sifat. So dia menghasilkan komposit boron karbida aluminium, okey, untuk membuat perisai kereta kebal tentera US lah ke atas ni. Okey. Selain itu bahan-bahan selain kalau tengok yang tu terlampau kuat, so bioseramik dalam tulang dan gigi juga adalah gabungan daripada bahan organik seperti protein, namun memiliki sifat yang lebih unggul daripada seramik buatan manusia. Okey, sekarang orang dah cuba mimik dan memang ada pun tulang dan gigi buatan manusia, namun masih sukar untuk betul-betul mimik
tiru apa yang di ciptaan Allah, itu gigi dan tulang ciptaan Allah. Okay, so kebanyakan saintis ni menggunakan bahan ciptaan Allah untuk ditiru bagi menghasilkan penciptaan yang kita tengok, yang kita rasa gegah dan rasa nak stres kan. Okay, selain itu, ada lagi contoh. Kalau awak tengok bilah enjin jet ataupun kapal terbang, dia adalah bentuk ini dan mereka mimik daripada struktur nacre dengan lapisan dalam molluska ini. Mereka meniru mimik design ini menjadikan bilah enjin jet. Okay. Dan selain itu mereka kalau tengok mutiara terdiri daripada kapur dan struktur mutiara ni seperti struktur permukaan abalone tadi juga. Okey. Itu macam ni. Yang saya nampak tadilah. So dia ada kalsium karbonat dan tengahnya daripada mortar, yang sebagai pengikat untuk sistem tersebut. Dan ini menunjukkan Allah dan dari ciptaannya dengan cara pengetahuan dan kebijaksanaannya yang tidak terhingga. So kalau kita tengok, kalau kita kaji betul-betul apa ciptaan Allah itu, kita akan dapat tahu yang bagaimana benda ni boleh tercipta. Tak mungkinlah dengan ciptaan yang sebegini complicated akan terjadi dengan sendirinya. Dan kenapa kalau kita nak buat sesuatu benda yang hebat pun, kita perlu fikir dengan betul-betul dan kita perlu ada strategi dan kita perlu ada ilmu. Takkan benda yang hebat depan mata kita terjadi dengan sendirinya. Okey, dan Allah ada cakap dan berfirman dengan maksud pada ayat 64, miliknya lah apa yang ada di bumi dan langit dan Allah benar-benar maha kaya dan maha terpuji. Nampak macam general, tapi kalau kita secara mendalam dalam bumi dan langit, kalau kita dalam penciptaan Allah hanya cengkerang abalone pun bila dikaji dan diteliti bawah mikroskop, strukturnya adalah sangat hebat seperti batu bata, dan siap pada mortar lagi menghubungkan batu bata tersebut dalam saiz mikrometer, terlampau halus. So bagaimana dia boleh jadi dengan sendiri, dan itu yang kita nak cari, dan kenapa sains tauhid diadakan, dan kenapa kita belajar dan bagaimana kita hubung kait penciptaan Allah dengan apa yang kita belajar daripada sepanjang daripada kita kecil hingga sekarang. Kalau kamu tengok sekarang, so kalau ikutkan terlampau banyak produk perindustrian dan hasil sampingan dihasilkan bawah keadaan tekanan dan suhu tinggi, juga mengandungi bahan kimia berbahaya. Kadang bahaya itu kerana kurangnya ilmu ataupun ketamakan untuk ketamakan duit, untuk mengaut keuntungan tanpa memikirkan apa akibat yang terjadi. Macam apa yang berlaku sekarang lah dengan pembuangan plastik yang terlalu banyak sehingga pergi ke dasar laut, mengakibatkan penggangguan kepada kehidupan laut, mengganggu ekosistem dan sebagainya. Kemudian akhir sekali menyebabkan kita mengalami masalah tersebut seperti banjir dan lain-lain. Kenapa? Itu bermula disebabkan kekurangan dan ilmu kita sendiri. Oleh itu bila manusia sekarang lebih faham, nak kena tahu, mereka ingin menghasilkan bahan-bahan yang dibuat daripada mesra alam. Sebagai contoh, bahan itu boleh berasaskan air, sebab komponen alam kita kebanyakan 70% adalah air kan, seperti yang kamu tahu pada general information.
pada suhu bilik, maksudnya dia tidak akan evaporate ataupun berubah sifat pada suhu bilik, okey, dan menunjukkan kelebihan pada penggunaannya, iaitu dia boleh menghasilkan pelbagai aplikasi, okey. So oleh itu, kalau kita lihat mereka banyak meniru apa yang ada di alam semula jadi, seperti contoh yang saya nyatakan tadi, kerana apa yang ada di semula jadi ni selalunya memberi yang lebih mesra alam. Okey, kalau kita lihat tadi pada teknologi perekat, okey, kalau kamu lihat perekat ni macam ini remeh, satu benda yang untuk melekatkan sesuatu, ya, satu benda yang untuk melekatkan sesuatu. Tapi kalau perekat tu awak guna satu benda yang boleh merosakkan environment, dia boleh sampai kepada climate change, okey. So adalah bagus kita mencari, kita cuba cari apakah perekat yang ada pada cengkerang kupang yang boleh dia mempunyai ada kebaikan ataupun kelebihan berbanding perekat biasa. Dia boleh memperbaiki organism asal dirinya. Maksudnya dia boleh memperbaharui bila dia nak daya lekatan dia berkurang, dia boleh perbaharui sendiri. So dengan hasil kajian tersebut, saintis menemui polimer dan daripada polycyclic, dia boleh memperbaharui diri, okey. Dari situlah muncul tercetusnya dengan penghasilan bahan mesra alam. Macam saya sendiri pun saya buat saya punya uji kaji ataupun research saya akan guna bahan buangan iaitu daripada plant, daripada bahan buangan peladangan, kita akan hasilkan dia bahan semikonduktor, okey. So bagaimana dan kamu sangat berminat, so nanti tahun 3 atau tahun 4 kamu lihatlah, carilah, okey, ada pelbagai jenis kajian sekarang dan memang kebanyakan kita akan guna mesra alam, okey, bahan yang mula jadi untuk menghasilkan teknologi yang baru, okey. So ini banyak dipelopori dalam sains bahan atau fizik atau kimia. Okey. So seterusnya antara teknologi yang sangat hebat, kalau dalam gentian kaca ini kita jadikan dia sebagai satu medium kekuatan untuk bahan yang lain. Kalau daripada dulu memang gentian kaca ni digunakan untuk menghasilkan bahan komposit yang terlampau banyak lah, pelbagai jenis bahan komposit, daripada kalau tengok bot, kayak yang kamu naik tu, kalau cat kayak tu tercabut, kamu boleh tengok nampak warna putih tu, itu adalah even kamu punya ada setengah sweater menggunakan gentian kaca ini. So gentian kaca ni digunakan sangat meluas, selain dia murah dan dia mempunyai density ataupun ketumpatan yang ringan, okey. So oleh itu gentian kaca ni sangat bagus. So kalau kita lihat balik, rupa-rupanya kulit buaya dia mempunyai struktur yang seperti gentian kaca. Okay. So kalau disebabkan itulah mereka dapati dengan rupa, bentuk atau struktur seperti gentian kaca ini menyebabkan kulit buaya ni tidak mampu ditembusi panah, pisau atau kadang peluru. Okay. Dia agak sukar, walaupun memang boleh tapi agak sukar untuk ditembusi. Okay. Disebabkan penghasilan serat protein kolagen pada permukaan kulit buaya tersebut. Okay. Jadi kalau kita nak fikir jadi siapalah pencipta kulit buaya ni? Okay. So kita boleh tanya diri sendiri, siapa yang jadi pencipta kulit buaya ni? Tak ada manusia pun mampu buat kulit buaya, walaupun manusia boleh mimik menjadikan seperti gentian kaca. Okay. So ini seterusnya yang saya cakap pada awal tadi adalah spider silk
sarang laba-laba yang manusia kaji atau saintis kaji mendapati dia ada lebih 5 kali lebih kuat berbanding keluli atau besi pada ketebalan yang sama okey, let's say sarang laba tu sangat halus okey, dalam per 1000 mm, pada per 1000 ml untuk keluli yang sama besar atau diameter sama diameter dengan sarang laba-laba tersebut. Sarang laba-laba itu adalah mempunyai 5 kali lebih kuat berbanding besi atau keluli tersebut. Okey. Itu antara kekuatannya ataupun sebabnya. Okay, ia boleh merenggang hingga 4 kali panjang. Dia boleh merenggang, that's mean dia ada yang modulus yang sangat tinggi, okay, sehingga 4 kali ganda daripada panjang asal dia. Dia sangat ringan, okay, dan dengan berat 320. Kalau tengok ciri-ciri sarang labah ni, dia ada kekuatan dan ada keanjalan, iaitu keanjalan adalah kelenturan lah ataupun fleksibel. Disebab itu dia boleh mengatasi kabel keluli dan juga getah. Okey. Kabel keluli dia kuat, okey, dia kuat, elastik seperti getah. Tapi kedua-dua bahan ini tidak boleh melawan kekuatan spider silk ni. Okey. So bagaimana penciptaan dia? Kita kena carilah bagaimana penciptaan dia, siapa yang pencipta dia, siapa yang hasilkan dia. Okey. Pencipta lain yang mengatasi laba-laba ini. Okey. So bagaimana dia hasilkan dia punya kita panggil sarang laba ni, kita panggil kita jalinkan seperti jalinan benang tersebut. Okay. So daripada sarang laba ini juga mereka tiru cara menghasilkan tekstil, okay, tekstil, cara jalinan itu, okay, cara jalinan penghasil laba-laba, sarang laba-laba ni manusia tiru untuk menghasilkan tekstil. Okay, laba-laba menghasilkan dengan ciri-ciri berbeza, iaitu sebagai contoh, Diadematus boleh menggunakan kelenjar suteranya untuk menghasilkan 7 jenis sutera yang serupa dengan teknik pengeluaran yang digunakan dalam mesin tekstil moden. Okey. 7 jenis sutera, okey, dan ini seperti teknik pengeluaran yang digunakan dalam mesin tekstil moden, okey. So walaupun bagaimanapun saiz mesin itu besarlah dan dia sutera yang sangat kecil, milimeter, okey, bagi laba-laba. So laba-laba ini dapat mengitar semula. Apa kelebihan dia adalah Allah bagi kelebihan untuk mengitar semula dia punya berbenang sarang dia yang mampu menghasilkan benang baru dan dia boleh makan benang yang rosak dan dihasilkan yang baru balik. Okay. So dia ada, Allah menunjukkan melalui laba-laba ada teknik kitar semula, okay, dan kita baru aplikasi kitar semula. Tapi namun kalau ikutkan daripada ratusan dunia, kita hanya 30% je seluruh dunia ni membuat teknik kitar semula. Okey, disebabkan itulah kita mempunyai masalah dunia ni dengan melambakan terlampau banyak sehingga pergi ke ocean, pergi ke laut. Okey, hasil kerana manusia malas untuk buat kitar semula. Okey. So seterusnya saya rasa yang terakhir, contoh yang terakhir. Kalau sebenarnya di dunia ni antara natural material, contoh untuk composite material adalah kayu sendiri. Okay? Komponen kayu tu terdiri pada selulosa dan lignin. Selulosa ini berfungsi sebagai kita panggil reinforcement, penguat satu bahan. Okay? Dan lignin ni menyaluti penguat tersebut. Okay? Lignin ni adalah komponen daripada polimer. Okay? So
apa kelebihan kayu. Kalau awak tengok dari zaman dulu-dulu, nenek-nenek kamu atau atuk kamu menggunakan kayu kan untuk bina rumah. Okay, tapi zaman sekarang makin berkurang sebab kita dah ke arah kemodenan. So sebenarnya kayu ni banyak kelebihan. Dia boleh menyerap haba dengan laju impak yang rendah. Okay, dia sangat bagus. Dan ada tahap rintangan yang sangat berbeza bergantung daripada pelbagai jenis kayu. Kalau tengok jati, kayu jati dengan kayu getah, of course lah kayu jati mempunyai tahap rintangan yang lebih bagus berbanding kayu getah kan. So sebab itulah kayu jati sangat mahal, tapi dia boleh bertahan lama dan boleh digunakan hingga bertahun-tahun. Okey, kalau buat kajian. Okey, bilangan liang pada kayu adalah saiz liang dan taburan liang tu memainkan faktor yang penting terhadap sifat kayu tersebut, sama ada dia boleh berubah bentuk ataupun tidak apabila dikenakan impak kepada kayu ataupun daya terhadap kayu tersebut. Okey, so kalau kita lihat pada pesawat mosquito pada pada Perang Dunia Kedua, mereka menggunakan lapisan papan lapis di antara jalur kayu balsa yang lebih ringan disebabkan dia ringan. Kekerasan kayu menjadikan bahan yang paling boleh dipercayai dan kuat. Okey, apabila ia pecah, sebab apa mereka memilih ni? Sebab kalau ia pecah dengan drastik, okey, sehingga dapat kita lihat dengan mata kasar dan kita boleh mengambilkan langkah berjaga-jaga, okey, sebab dia high fatigue, fatigue dia lama lah, fatigue effect dia lama, okey, berbanding bahan yang lain, okey. So kalau tengok kat sini saya bagi contoh, kalau kayu yang kita ada yang sekarang, mimik kayu, kalau pergi kabinet mak awak, kebanyakan daripada laminate. Okay, bukan real kayu. Okay, so laminate ni macam mana dia nak menghasilkan laminate yang bagus atau kayu dengan daya yang hampir sama dengan kayu yang secara natural. Kita akan buat arrangement ketika penyusunan daripada satu lapis ke satu lapis. Sebab itu kita panggil laminate. Okey, sama ada lapisan itu adalah sama tapi kita akan susun dengan angle lain di pertengahan itu. Okey, so ni secara untuk general untuk kamu. So kalau kamu lihat model daripada struktur kayu dipercayai cukup kuat untuk digunakan untuk hasilkan jaket kalis peluru. Okey, sebab kayu ni dia ada sifat berongga tadi dan dikelilingi dengan serat selulosa. Oleh itu dia mempunyai dan selain itu dia mempunyai lignin. Okey, selulosa yang disalut lignin tadi, dia mempunyai pada tengah-tengah kayu tu kalau kerat awak tengok dia ada pusaran dan pusaran itu mengandungi lapisan yang bentuk 80% daripada ketebalan dinding sel untuk kayu tersebut. Oleh itu dia sangat bagus untuk menahan hentakan ataupun daya bila kita kena peluru. Kalau awak tengok kalau peluru dia akan beri hentakan kepada objek tersebut. Okey, so disebabkan itu manusia ataupun saintis kerana dia ada 50 kali lebih tahan lama berbanding daripada bahan sintetik yang lain. Okey, dia dapat melindungi tahap zarah dengan laju tinggi, okay, dengan hentakan yang tinggi daripada peluru tadi, sama ada serpihan daripada bom atau peluru. Disebabkan itu mereka imitate struktur peluru ini untuk menghasilkan vest jaket kalis peluru ni. Okay, so kalau saya lihat di sini, kamu lihat di sini bahan komposit semula jadi. Dia semula jadi bukan sahaja bahan komposit semula jadi ini iaitu kayu ini, dia punya contohnya lignin dan dia punya selulosa komponen itu sendiri yang bagus, tetapi reka bentuk dia pun adalah bagus. Okey, yang sangat pintar sehingga saintis mimik reka bentuk kayu ini. Tangan seperti ibu mutiara tadi,
dan kayu ini bukanlah kebetulan. Itu yang saya nak tanya. Okey, soalan kita, adakah penciptaan kayu, struktur dalam kayu, mutiara, yang lepas tu apa tadi, abalone tadi, adakah kebetulan? Okey, tak ada penciptanya. Jika tiada, adakah itu logik sebagai manusia yang berakal? Okey, padahal apa yang kita buat tu kita perlu rancang dengan teliti. Takkanlah penciptaan yang sangat hebat ini dan orang lain pula tiru, takkan tak ada pencipta yang lebih hebat. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 126, dan milik Allah lah apa yang ada di langit di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi sesuatu yang sangat banyak. So hanya orang yang mengkaji dan mendalami dan mencari akan menjumpa apakah itu sesuatu pengetahuan yang Allah cakap dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 26. Sebelum saya rumuskan. Okay, dekat sini saya cuba sampaikan apa yang ada muka bumi ini semua ada bahan, okay, material dalam dia. Okay, dalam bahan ada pelbagai jenis bahan, dan dalam sifat bahan tersebut memberi ciri-ciri yang bagus dan yang menyebabkan kita menggunakan dia dari dulu hingga sekarang. Tanpa bahan ni kita akan hidup seperti orang yang tiada teknologi, tapi dengan bahan ni kita ada teknologi yang ada sekarang. So dengan bahan ni manusia baru tahu, oh ada bahan, tetapi dalam Al-Quran dah nyatakan bahan ini bermula daripada atom. Okay, tanpa atom tak adanya wujud bahan ataupun apa-apa yang teknologi awak guna sekarang. Okay, so daripada atom tu Allah dah nyatakan daripada lebih daripada 1400 tahun dulu wujudnya atom di muka bumi ini. Okay, dan daripada atom itu dalam ayat-ayat yang seterusnya Allah ceritakan mengenai antara bahan yang paling hebat dan telah dibuktikan oleh saintis itu besi adalah yang paling hebat antara bahan-bahan yang lain. Okay? Dan juga kebaikan penggabungan bahan untuk menjadikan bahan yang baru, iaitu komposit. Okay? Juga dinyatakan dalam Al-Kahfi, okay, ayat 96, penggunaan menghasilkan daripada besi dan kuprum tersebut. Okay, dan seterusnya saya cuba sampaikan bukan hanya pada ayat Quran, kauli, dan kita tengok daripada penciptaan, research. Okay, sebagai saintis kan, kita bagi kita yang ataupun kamu memerhati dengan mata, okay, bagi mereka yang bukan saintis, kita akan lihat satu penciptaan tu yang sangat agung. Okay, hanya ambil contoh seperti kayu sahaja, kalau boleh tengok kenapa kayu tu boleh duduk kukuh dan lama walaupun dengan ada hujan, panas, masih boleh bertahan. Okay, kenapa? Pasti ada struktur kayu tu sangat hebat dan bagus sehingga struktur dia pun Allah ciptakan dia boleh memberi ketahanan berganda lebih bagus pada penciptaan atau struktur yang manusia. Dan juga bahan komponen menghasilkan kayu tersebut jauh lebih bagus, okey, dan untuk berbanding bahan yang manusia buat secara sintetik. Okay, so semua fakta ni saya rumuskan jelas. Okay, dan merupakan salah satu bukti bahawa ayat-ayat kauniyah, iaitu hukum-hukum alam di jagaraya, that's mean apa yang tadi kita tengok pada kulit apa ni, buaya, okay, sarang laba-laba, itu bersesuaian dengan ayat kauliyah, firman-firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, baik ayat kauniyah maupun kauliyah, kedua-duanya merupakan aturan dari sang pencipta alam semesta, iaitu satu-satunya pencipta akan kami perlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami ini di seluruh ufuk jagaraya. So tak semestinya awak hanya lihat dalam Al-Quran, kamu boleh lihat di seluruh alam ataupun sekitar kamu atau di keliling kami untuk mendapat kehebatan, mencari kehebatan Allah itu. Sebab Allah cakap, Allah tunjukkan pada ayat kami ini di seluruh ufuk jagaraya serta dalam diri mereka sendiri. Contoh saya tadi adalah seperti muscle tadi, sehingga manusia mimik untuk menghasilkan
jambatan sehingga jelas pada mereka bahawa Quran itu benar. Okey, siapa yang masih rasa menyangka Quran itu bukan benar, tolong buktikan. Okey, subhanallah, sungguh Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Itu surah Al-Baqarah ayat 2. Okey. Pertanyaannya adalah sudah kita benar-benar kembali kepada Al-Quran untuk diri saya sendiri, betul ke kita betul-betul percaya dengan Al-Quran ataupun kita hanya mengamalkan sehari-hari jelas dan utuh. Okay? Adakah itu berlaku pada diri kita? Sudahkah kita mencari panduan untuk memecahkan segala permasalahan yang kita hadapi sekarang dengan betul-betul memahami Al-Quran dengan jelas. Okay? So jadikanlah inspirasi dan solusi. Jadikanlah Al-Quran sebagai inspirasi dan bahan untuk mencari solusi kerana kita perlu yakin benar-benar Al-Quran itu adalah benar dan ada di sekitar kita yang Allah tunjukkan sebenarnya adalah ayat-ayat Allah dan tinggal kita nak memahami, kita nak guna ataupun tak. Okay? So saya mengajak diri kita semua, termasuk diri saya, kita fikir sejenak kepada penciptaannya, apa yang Allah dah cipta, apa yang bermula pada apa yang ada pada untuk pada kita mengenalinya, iaitu mengenali Allah. Jadi kalau awak tengok mata kamu, okay, bila mata awak zoom in, kenapa ada setengah orang rabun, setengah orang tak rabun, dan rabun tu dia perlu apa, betulkan apa, rabun dekat dia betulkan apa, okay, menggunakan kanta apa dan kanta apa. So itu pun dah nampak kehebatan Allah. Okay, so sekarang saya akhirkan, itulah saya rumuskan kita punya lecture pada hari ini. Ada soalan tak? Ke tengah tidur ni sebab tengah hujan? Siapa kat Selangor? Saya dari Seremban. Saya Selangor. Selangor. Saya Selangor. Siapa masih dekat, siapa duduk dekat negeri yang dah tak PKPB? Saya dekat PKPB. Memang dalam rumah. Where the fuck is someone? Okay, ada soalan tak? Okay, memandangkan kita memang tak ada exam kan? Tapi saya harap kamu dapatlah input. Okay, setakat ni apa input yang kamu dapat? Sebab Dr. Azmin kata sampai 6.5. Saya sampai 6.5 kan Okay, apa input yang dapat? Boleh saya panggil nama? Saya nak berkenalan lah sikit ni. Dah lah saya tak kenal muka kamu kan. Hidayati ada ke ni? Hidayati? Ada ke depan PC? Saya. Ada. Ada, okey. Apa yang kamu dapat daripada apa yang saya berikan? Hidayati. Tak apa, anything, apa-apa. Semua yang tercipta, manusia cipta ni datangnya daripada kekuasaan Allah yang ciptakan bahan tu. Okey, terima kasih. Yang selain tu ada lagi? Selain tu saya tanya Rizman. Adakah Rizman ni tadi? Rizman ada ke? Rizman. Arif Faisal. Arif Faisal. Macam semua buka je tapi tak ada kat depan PC ni. Ya. Ada. Ada. Arif Faisal FST ke FSSK ke atau fakulti lain? FST.
Okey, FSC course apa? Course Plant Biotech. Hello? Mak tak dengar. Aha, okey. Course apa? Course Plant Biotech. Okey, apa awak boleh kaitkan daripada plan biotech tadi dengan mungkin apa beberapa poin yang saya bagi? Melalui macam Plant Biotech ada menggunakan dalam kajian-kajian dia pun ada juga mengaitkan yang maksud kalau ikutkan dari segi Apa-apa yang Arif rasa? Apa yang kamu belajar, kamu boleh kaitkan dengan tauhidik. Macam contoh tadi, macam saya bagi contoh yang macam kayu biasa lah kan. Kayu tadi dia ada selusa dan lignin dan struktur kayu tadi memang bagus dan dia mimik sehingga dia orang jadi jaket tali peluru. So kalau macam saya rasa tunjukkan kehidupan kehebatan pencipta. kalau dari segi plant lebih kepada macam mana plant tu generate daripada penghasilan oksigen ataupun kalau dari segi dalam sistem dia tu dari segi penghasilan selulosa tu pun antara yang bagus juga di mana dia boleh menggantikan komponen plastik kita pada kali ni kita gunakan plastik kepada selulosa. Yang tu yang dapat dikaitkan lah, mana kalau kita gantikan dengan selulosa dia lebih organik, yang mana dia boleh menyelamatkan alam sekitar kita, yang mana dalam Al-Quran sendiri kata kita perlulah selamatkan alam sekitar kita sebab Allah dah jadikan. Okay, maksudnya selamatkan bumi ni kan, kita menggunakan bahan mesra alam. Mesra alam ya, lebih kepada organik sistem. Kita kurangkan kepada bahan-bahan kimia yang boleh merosakkan alam sekitar, macam penggunaan baja yang mana boleh merosakkan struktur tanah, air, kondisi air. Kita boleh aplikasikan dalam sains tauhid ini untuk kita selamatkan alam sekitar kita lah, yang mana boleh memberi beneficial pada setiap kehidupan yang ada pada muka bumi ni. Okay, terima kasih Arif, bagus Arif. Okay. Sama. So ada soalan tak untuk saya? Siapa ada soalan sebelum saya akhirkan kuliah? Boleh tak saya dapat pandangan daripada fakulti lain yang masuk dekat dalam sains tauhidik ni? Kenapa kamu pilih untuk masuk ataupun ambil kursus sains tauhidik ni? Tadi saya dengar ada FSSK seorang kan? Saya. Boleh saya tahu Audi? Saya mula-mula saya apply hello. Dengar tak? Ya, saya dengar. Dengar. Okey. Mula-mula saya masuk sains tauhidik ni dengan harapan dapat belajar apa-apa yang berkaitan dengan sains dan dikaitkan dengan agama. Dan ternyata apa yang saya dapat seperti menempati apa yang saya jangkakan lah. Di setiap teori-teori sains yang dikemukakan tu saya dapat relatekan dengan ayat-ayat Quran yang doktor-doktor sebelum ni, profesor-profesor telah berikan. Jadi sedikit sebanyak dapat tambahkan rasa bersyukur sebagai seorang hamba lah, macam tu. Okey, bagus Audi. Okey, FSSK ambil apa? Saya psikologi. Psikologi, okey. Saya. So bagus untuk psikologi orang kan. Nanti kalau psikologi dia boleh jadi motivate. InsyaAllah. Itu kan masalah sekarang, kalau masalah orang selalu kemurungan, selalunya dia ada kekurangan kepercayaan kepada pencipta. Okey. Betul. Kan? So masalah yang besar masalah yang patutnya
benda tu tak besar pun, tapi dibesar-besarkan sebab kita kurang kepercayaan pada pencipta. Padahal pencipta iaitu Allah ada je dekat dengan kita. Jadi rasa mungkin modal ni lah. Itu salah satu juga. Jadi inilah sebagai modal untuk saya saya spreadkan awareness about regarding to that benda tu lah, perkara tu lah. Okay, bagus Saudi. Semoga kamu boleh ambil input ni. Okay, kalau tak ada soalan. Terima kasih doktor. Terima kasih semua yang hadir. Saya doakan kamu berjaya dunia dan akhirat dan kamu dapat cari kebenaran dan dapat mengatasi sehingga kita melupakan pencipta yang maha hebat iaitu Allah, yang sebenarnya teknologi itu adalah adalah meniru ataupun mengambil ciptaan Allah yang sedia ada di muka bumi ini hasil daripada penyelidikan ataupun kerja-kerja makmal ataupun pemerhatian yang dilakukan di makmal ataupun di di jagaraya di seluruh alam ini. Okey, saya harap kamu ingat itu kalau kita punya kekuatan sebagai orang yang ada kepercayaan iaitu yang maha kuasa dan tiada benda lain yang lebih kuasa daripada itu. Kita hanya manusia, kita akan mencari dan berusaha bersungguh mencari ilmu dan kita tidak salah untuk membuat kajian, especially bagi pelajar yang daripada sains, mengkaji dengan teliti, itu pemerhatian dan ataupun instrumen lain untuk melihat bahan-bahan kimia adalah satu bahan tersebut dan mendapatkan properties ataupun sifat-sifat bahan tersebut sehingga membuktikan ada ayat Quran ini menyatakan begini-begini, betul lah penciptaan Allah tu sehingga awak boleh jadi umat Islam yang memang seperti abad yang dulu yang boleh mencipta sesuatu bahan yang inovasi namun kuat pegangan dengan penciptanya. Setakat ini saya akhirkan kita punya perjumpaan dan kamu akan jumpa Dr. Faizal selepas ini berkenaan memang betul-betul berkenaan perubatan dengan nuklear. Sebab Dr. Faizal memang daripada nuklear. Saya memang student nuklear tapi saya involve dengan sains bahan. So saya perkenalkan kamulah dulu dengan bahan sebelum kamu pergi ke radiasi. Untuk nuklear kamu akan basically kita ada gamma, beta dan alpha radiasi jenis nuklear. Kita akan guna radiasi gamma radiasi. Tapi untuk bioperubatan untuk nuklear dia akan guna radiasi yang berbeza sikit. So nanti Dr. Faizal akan ceritakan lebih lanjut berkenaan itu. So saya harap kamu dapat ilmu yang berguna, yang bermanfaat, yang boleh digunakan sehingga akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, Hanif. Terima kasih. Terima kasih doktor.